Hai semua, saya Cikgu Nurin. Bersama lagi dalam kelas Jom Belajar Mathematics. Okey, hari ini Cikgu nak ajar tajuk Operasi asas dalam matematik. Jangan risau, tak banyak pun. Jom kita mula. Okey, senang je nak faham operasi asas dalam matematik ni. Mula-mula kita kena tahu dan kenal dulu jenis-jenis operasi asas dalam matematik. Terdapat 4 operasi asas, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, jadi pada video pengajaran kali ni, cikgu nak jawab tambah dan tolak dahululah ya. Hari ini, cikgu nak tekankan tentang kefahaman asas dalam operasi tambah dan juga tolak. Okey, sebelum kita belajar cara tambah dan tolak, kita kena kenal dulu simbol-simbol yang digunakan. Jadi, simbol-simbol dan nombor ni penting dalam pembentukan ayat matematik. Dalam kotak pink ni merupakan simbol tambah dan contoh kegunaannya adalah seperti yang ditunjukkan, iaitu 2 tambah 1. Seterusnya, dalam kotak biru ni merupakan simbol tolak. Contoh kegunaannya adalah 2 tolak 1. Kena ingat ya, simbol-simbol ni akan terletak di tengah-tengah antara 2 nombor bulat sebagaimana yang ditunjukkan. Akhir sekali, dalam kotak hijau adalah simbol sama dengan. Simbol ni akan digunakan apabila kita nak tulis jumlah atau nilai akhir selepas pengiraan. Contohnya, 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi, 3 merupakan nilai akhir. Oleh itu, sebelum menulis nilai akhir, kita akan menulis simbol sama dengan terlebih dahulu. Tadi, cikgu ada sebut tentang ayat matematik kan? Jadi, mesti ada yang tak berapa faham macam mana nak bentukkan ayat matematik ni. Okey, ayat matematik ialah ayat yang menggunakan nombor dan juga simbol. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita membuat pengiraan. Okey, jom cikgu ajar. Dekat sini, cikgu sertakan ayat biasa untuk situasi tambah dahulu ya. Senang nak faham, ayat biasa ni adalah ayat yang kita guna sehari-hari. Okey, contoh dekat sini, Arif mempunyai 4 biji bola. Ahmad memberikan 2 biji bola lagi kepadanya. Berapakah bola Arif semuanya? Jadi, masa nak bentukkan ayat matematik, kita kena baca ayat ini tulis satu persatu. Contohnya, yang pertama, Arif mempunyai 4 biji bola. Maka kita pun tulis 4. Ayat yang kedua, Ahmad memberikan 2 biji bola lagi kepadanya. Maksudnya, bola Arif bertambah lagi 2 biji. Maka kita pun tulislah tambah 2. Akhir sekali, ayat persoalan. Berapakah bola Arif semuanya? Maksudnya soalan ni nak jumlah, maka kita pun tulislah simbol sama dengan. Jadi terbentuklah ayat matematik untuk operasi tambah yang dibaca sebagai 4 tambah 2 sama dengan. Baiklah, contoh kedua pula adalah untuk situasi tolak. Ayat biasanya, Iman mempunyai 10 batang pensel. 3 batang pensel telah diambil oleh adiknya. Berapakah baki pensel Iman? Okey, macam tadi kita baca satu persatu ya. Pertama, Iman mempunyai 10 batang pensel. Maksudnya pada permulaan Iman ada 10 batang pensel. Maka kita pun tulis 10. Ayat yang kedua, 3 batang pensel telah diambil oleh adiknya. Maknanya pensel Iman semakin berkurang 3 batang. Maka kita pun tulis tolak 3. Akhir sekali persoalan, berapakah baki pensel Iman? Jadi soalan nak kita tulis berapa jumlah pensel yang tinggal. Maka kita pun tulislah simbol sama dengan. Jadi terbentuklah ayat matematik operasi tolak yang dibaca 10 tolak 3 sama dengan. Okey, cikgu nak ajar dulu 2 cara asas untuk operasi tambah. Cara pertama adalah cara bilang semua. Dan cara yang kedua adalah bilang terus daripada nilai asal. Okey, jom cikgu ajar macam mana nak tambah nombor menggunakan 2 kaedah ni. Kita tengok dulu cara pertama, iaitu bilang semua. Okey, ni cikgu ambil contoh daripada ayat matematik yang kita buat tadi, iaitu 4 tambah 2 sama dengan. Okey, bila kita tambah nombor dengan kaedah ni, kita boleh gantikan nombor dalam ayat matematik tadi dengan objek atau gambar atau lukisan supaya lebih mudahlah untuk kita kira. Contohnya dekat sini, cikgu dah gantikan nombor
4 dengan 4 biji bola biru dan nombor 2 cikgu hentikan dengan 2 biji bola kuning. Sebenarnya cikgu guna warna yang berbeza ni sebab cikgu nak kamu nampak situasi tambah 4 dan 2 tu. Okey, jadi setelah kita gantikan nombor dengan objek, kita kena kira satu persatu objek yang kita kumpul atau lukis tadi. Jom kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4 yang kat bawah, 5, 6. Maka kita telah dapat jawapan akhirnya iaitu 6. Jadi dapatlah jawapan bahawa 4 tambah 2 sama dengan 6. Seterusnya cara kedua adalah bilang terus daripada nilai asal. Jadi contoh soalan adalah 6 tambah 5 sama dengan. Okey, semasa guna kaedah ni lebih senang kalau kita wakilkan dengan garis nombor. Contohnya cikgu buat satu garis nombor dengan penanda pertama adalah nombor 4. Untuk pengetahuan semua, garis nombor yang digunakan dalam operasi tambah, anak panahnya akan selalu ke kanan. Hal ini kerana nilainya yang semakin meningkat. Oleh itu, apabila penanda bermula dengan nombor 4, jadi nombor seterusnya akan ditulis sebagai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya lah. Okey, balik semula kepada kaedah. Kita perlu tambah nombor bermula dari nilai asal. Dalam soalan yang diberikan, 6 iaitu nombor yang mula-mula ni akan dikira sebagai nilai asalnya. Jadi pada garis nombor, kita gariskan dulu nombor 6, kemudian tambah 5. Maksudnya, kita kena bergerak ke hadapan sebanyak 5 langkah lagi. Okey, bermula dengan 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Okey, cukup 5 langkah dan didapati bahawa langkah terakhir adalah pada nombor 11. Jadi dapatlah jawapan iaitu 6 tambah 5 ialah 11 atau 6 tambah 5 sama dengan 11. Nampak tak perbezaan dua cara tambah ni? Cara pertama kita kena bilang satu-satu, manakala cara kedua kita kena bilang bermula daripada nilai asal dan tidak perlu kita kira satu-satu. Okey, seterusnya jom kita belajar cara-cara nak tolak nombor pula. Cikgu ajarkan cara yang asas dulu ya. Okey, cikgu nak bagi key untuk soalan-soalan berkenaan operasi tolak. Biasanya soalan akan tanya baki, berapakah jumlah yang tinggal dan juga beza. Okey, jom kita teruskan. Baiklah, untuk operasi tolak kita ambil contoh ayat matematik yang telah kita buat pada mula-mula tadi iaitu 10 tolak 3 sama dengan berapa. Okey, baiklah. Sebelum menolak nombor, kita boleh wakilkan dulu nombor dalam ayat matematik kepada objek atau lukisan atau gambar. Dekat sini cikgu dah wakilkan nombor 10 dengan 10 batang pensel. Jadi 10 tolak 3. Maka kita kena buang 3 batang pensel tu. Okey, tolak tu adalah seolah-olah kita buanglah nombor tu. Kemudian soalan pun tanya berapakah bagi pensel Iman. Jadi selepas buang 3 batang pensel, kita pun kiralah bilangan pensel yang masih ada. Itulah yang dikatakan bagi sebenarnya. Okey, jom kita kira sama-sama dapat berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya, baki yang tinggal setelah ditolak 3 batang pensel adalah 7. Jadinya 10 tolak 3 ialah 7 atau 10 tolak 3 sama dengan 7. Maka demikianlah cara asas menolak nombor. Mudah je kan? Okay, now let's answer this easy question tentang tolak. Okay. Soalan berbunyi, Bobby dan kawan-kawannya membeli 3 daripada 8 batang aiskrim di kedai A. Kira baki aiskrim. Jadi situasi soalan ni pun lebih kurang je dengan soalan tolak yang tadi. Kalau kita tak nak wakilkan guna objek atau lukisan objek, kita boleh guna jari je, senang. Mula-mula ada 8 aiskrim. Jadi, kita buka 8 jari kita. Okey. Kemudian 3 batang aiskrim telah dibeli. Maknanya, aiskrim makin berkurang 3 lah kan? Jadi, tolak 3. Kita pun tutuplah 3 jari kita. Oleh itu, jari yang masih terbuka ialah 5. Makanya, baki aiskrim yang masih ada juga adalah 5. Okey, dapatlah jawapan iaitu 8 tolak 3 sama dengan 5. Kesimpulan yang boleh dibuat adalah apabila nombor ditambah, maka nilainya akan meningkat. Manakala apabila nombor ditolak, maka nilainya akan menurun.
macam mana? Faham kan tajuk tambah dan tolak ni? Senang je. Kalau tak faham, boleh ulang tengok video ni banyak kali. Sehingga kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Bye!